Didik TV KPM. Okey, silakan cikgu. Okey, Kita ada terima kasih. dua untuk kertas 2 bahagian B sekarang. Ya. Baik. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita fokus kepada kertas 2 bahagian B ya. Okey. Contoh kertas 2 esei. Ya, dia nampak macam esei, maksudnya markah dia lebih sikit, banyak sikit, dan bolehlah jawab pun mesti kena panjang sedikitlah berbanding tadi yang kertas bahagian A tadi. Ya? Okey. So terangkan proses pertukaran gas semasa respirasi X dan respirasi Y. Okey. Yang ini kadang-kadang murid-murid dia tak tahu yang mana satu dia hendak tulis di sini. Sama ada respirasi luaran ataupun respirasi dalaman. So untuk tentukan yang itu, pastikan murid-murid tengok raja tu. Analisis raja, tengok kalau dia melibatkan alveolus itu ialah respirasi luaran. Tetapi kalau dia melibatkan sel-sel tisu itu adalah respirasi dalaman. So soalan tanya respirasi X dan respirasi Y. Sekali lagi, kena ada fakta dan kena ada penerangan. Okey. Soalan ini, jawapan ini dia package ya, murid-murid ya. Dia package. Sebab bila dia sebut pasal respirasi X dan respirasi Y ini, apa yang saya katakan, apa yang saya maksudkan dia package tu, murid-murid kena explain ataupun murid kena terangkan tekanan separa oksigen dengan tekanan separa karbon dioksida. Saya bimbang nanti bila murid-murid hanya terangkan tekanan separa oksigen, dia tak boleh bagi 4 markah ataupun 2 markah. Sebab dia yang ini 2 markah, respirasi X 2 markah dan yang ini 2 markah. Jadi perlu terangkan dia secara package, ya. Maknanya sebab kalau respirasi X ni takkanlah pula yang berlaku tu hanyalah tekanan separa oksigen, sedangkan dalam masa yang sama bila berlaku tekanan separa oksigen, tekanan separa karbon dioksida juga berlaku. Jadi soalan-soalan ini dia selain daripada kata tugas terangkan sendiri itu adalah kata tugas yang teknikal. So jawapan itu pun sedikit teknikal di sini ya, sama macam yang agonis, antagonis dengan sinergis tadi itu. Dia kalau soalan dia umum, dia boleh jadi satu package kena sebut tiga-tiga tu. Tapi kalau dia spesifik kepada otot, kena pilih mana-mana satu tadi itu ya. Dan yang ini pun sama juga, bila kena jawab tekanan separa oksigen tinggi di paru-paru, oleh itu meresap ke dalam kapilari darah. So simple ya. Satu, tekanan O2 di sini adalah tinggi. Tekanan O2 di sini adalah rendah. Sama juga dengan yang di sini. O2 di sini tinggi, O2 di sini rendah. Sebab molekul-molekul yang hendak bergerak tu dia kena bergerak dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Sama dengan CO2. CO2 dia tinggi dekat sini, kemudian yang di sini dia jadi rendah. Kemudian dia tinggi di sini, dan tekanan di alveolus dia tekanannya rendah. Maknanya murid-murid hanya perlu tambah beberapa ayat. Contohnya tekanan separa oksigen tinggi di paru-paru, oleh itu oksigen meresap ke dalam kapilari darah. Okey, ini kapilari pulmonari. Tekanan separa karbon dioksida di kapilari darah menyebabkan CO2 meresap ke dalam. Tekanan separa CO2 tinggi di kapilari darah menyebabkan dia membolehkan karbon dioksida meresap masuk ke dalam alveolus supaya boleh dibebaskan. Ya, kalau kita tengok di sini ni tekanan di atmosfera masa oksigen tidak masuk tu, tekanan di atmosfera tu adalah tekanan oksigen di atmosfera adalah lebih tinggi. Ya, so murid-murid boleh conteng-conteng dulu di kertas soalan tu. Untuk tandakan ini, mungkin boleh tanda ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4. Maknanya 1 tinggi, 2 rendah. 3 tinggi, 4 rendah. Itu tandakan dulu supaya murid-murid senang untuk menjawab soalan ini. Ya. Okey. Itu respirasi X. Respirasi Y pun sama juga. Ya. Kena terangkan dia secara package. Tekanan separa oksigen di respirasi dalaman di sini dan tekanan separa karbon dioksida di di sel tisu, ya, sebab karbon dioksida ni tempat akhirnya ialah di sini sebelum dia dihembuskan keluar.
Oksigen tempat akhirnya adalah di sel tisu yang hendak digunakan yang ini, ya. Okey, jadi sekali lagi saya kena tekankan di sini, bila soalan macam ni keluar, dia soalan package. Kecuali dia minta hanya untuk tekanan separa oksigen ataupun tekanan separa karbon dioksida. Okey, maknanya yang tadi itu respirasi X 2 markah, yang respirasi Y ini pun dapatlah dua markah, sebab yang ini penerangan ini 1 markah, yang ini adalah satu markah, ya. Okey, kita beralih ke soalan yang berikutnya. Raja menunjukkan satu aksi lakuan kemahiran dalam sukan bola keranjang. Terangkan bagaimana atlet tersebut dapat memanipulasikan prinsip stability bagi menghasilkan pergerakan yang sempurna. Okey, murid-murid tengok sini ya, prinsip stability. Okey, kadang-kadang murid-murid bila murid-murid jawab, murid-murid hanya letak di sini prinsip. Contohlah macam prinsip 1. Kemudian murid-murid terangkan, tapi prinsip 1 ni apa? Jadi maksudnya bila murid-murid jawab, jangan jawab guna prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3. Kecuali ada penerangan berkaitan dengan prinsip 1 di tepi, and then buat penerangan lagi di bawah. Adalah lebih baik murid-murid jawab menggunakan faktor-faktor stability yang ini. Ya, gunakanlah faktor-faktor stability, luas tapak sokongan, geseran, pusat graviti ataupun jisim yang berkaitan dengan berkaitan dengan prinsip stability. Prinsip stability sesuai dengan gambar, ya. Kalau murid-murid tengok di sini, dia memerlukan jawapan yang dikaitkan dengan gambar. Misalnya meluaskan ataupun membesarkan tapak sokongan supaya lebih stabil mengawal bola ketika menggelecek. Mengawal bola maknanya murid-murid kena sebut ataupun tulis jawapan itu, kaitkan dia dengan gambar, ya. Sebab soalan ini memberi markanya, walaupun dia 2 markah, tetapi soalan kata terangkan bagaimana atlet tersebut dapat memanipulasikan. Maknanya secara tidak langsung soalan ini memerlukan murid-murid untuk mengaitkan jawapan itu dengan aksi yang terdapat di dalam gambar. Saya rasa itu cara yang lebih selamat. Kalaupun dia tukar yang ini jadi kata huraikan, murid-murid sudah selamat sebab murid-murid sudah jawab di sini. Ada tambahan di sini, mengawal bola ketika menggelecek. Kalau soalan itu bukan kata tugas terangkan, kata tugasnya adalah huraikan dan ambil ayat-ayat yang menunjukkan aksi dalam gambar rajah itu, ya. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Raja menunjukkan fasa-fasa permulaan lari pecut 100 meter. Okey, jelaskan adaptasi sistem tubuh atlet di atas terhadap latihan anaerobik. Dia hanya minta, okey kita tengok jawapan terus ya. Jelaskan adaptasi sistem tubuh atlet di atas terhadap latihan anaerobik. Dia minta terhadap latihan anaerobik. Jadi ini adalah pilihan jawapan. Kalau dia bagi markah di sini, kemudian kata tugasnya jelaskan, maknanya kata tugas jelaskan dia tidak perlukan fakta, hanya penjelasan yang ringkas. Tapi penjelasan itu mestilah penjelasan yang boleh berdiri sendiri. Maksudnya ayat itu tidak tergantung dan tidak dapat menjelaskan adaptasi terhadap sistem adaptasi tubuh atlet terhadap latihan anaerobik. Jadi murid-murid boleh pilih sama ada jawab ini 1 jawapan, ini 1 markah, ini 1 markah. Ya, boleh pilih mana-mana 2 jawapan di sini. Ya, sekali lagi saya ingatkan, 1 tidak perlu fakta. Kemudian yang kedua, kalau markah itu 2 markah di sini, murid-murid kena bagi 2 penjelasan. Walaupun di sini dia tidak kata jelaskan 2 adaptasi. Tetapi markah di sini 2, maknanya dia minta 2. Dia beza dengan terangkan. Kalau terangkan, dia tidak sebut 1 ataupun 2, tapi dia di 2 markah di sini, maknanya fakta 1, penerangan itu 1. Ya, saya harap murid-murid dapat faham ya berkaitan dengan kata tugas jelaskan ini ya. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Terangkan satu hukum Newton yang diaplikasikan oleh atlet itu ketika fasa drive. Ya, ketika fasa drive. Ini ialah fasa drive. First step keluar daripada blok permulaan, itu kita panggil dia
first step bila dia keluar dari starting block, okey, dan yang baki yang ini adalah untuk pecutan. Kemudian dia ada lagi fasa-fasa yang lain, fasa deceleration, and then fasa dia tamatkan larian. Okey. So untuk yang fasa drive ni, hukum Newton apa yang terlibat di sini? Murid-murid kena fikirlah satu yang paling mudah sekali. Tiga hukum ada di situ. Tapi oleh kerana dua markah, ini adalah pilihan jawapan ya. Hanya ini adalah pilihan jawapan. Ini jawapan satu, ini jawapan yang kedua, ini jawapan yang ketiga. Maknanya murid-murid boleh pilih mana-mana satu jawapan di sini. Contohnya kalau mau menggunakan hukum inersia, atlet akan berada dalam keadaan pegun sehingga ada daya yang bertindak ke atasnya untuk memulakan larian. So ini adalah kalau ikut hukum Newton yang pertama, daya luaran yang bertindak ke atas objek. Jadi apa yang menyebabkan dia bergerak ke depan ialah bila atlet meletakkan kaki pada permulaan, pada blok permulaan, ya, dan di situ dia akan dapat tolak badannya itu ke hadapan. Dia hampir kepada hukum aksi reaksi. Tetapi yang di hukum Newton pertama ni, inersia terpaksa dia mengekalkan tubuh terpaksa mengekalkan inersianya sebelum bergerak ke hadapan. And then kemudian hukum pecutan. Hukum pecutan. Okey, untuk jawab hukum pecutan ini ya. Untuk jawab hukum pecutan ini, murid-murid kena tengok gambar ini dulu. Hukum Newton yang kedua. Sini murid-murid tak bolehlah nak jawab hukum Newton yang kedua sebab belum bergerak. So di sini hukum Newton yang kedua. Apa-apa objek yang bergerak boleh jawab menggunakan hukum Newton yang kedua. Sama kalau kita melontar bola, memukul bola, menendang bola, maknanya semakin banyak daya yang kita kenakan ke atas bola itu, semakin jauh bola itu akan bergerak. Begini sama juga dengan yang ini. Semakin banyak daya yang kita kenakan kepada blok permulaan, semakin tinggi daya yang dihasilkan ya, semakin tinggi pecutan yang akan dihasilkan. So hukum reaksi paling jelas lah ya, paling jelas di sini. Okey. Hukum reaksi dia paling jelas di sini. Hukum aksi reaksi. Ya, sangat jelas. Kalau kita tengok di situ berapa banyak daya yang dikenakan atlet ke atas blok permulaan ketika berlepas, daya yang sama dan bertentangan akan menolak atlet itu ke hadapan. Okey, untuk soalan yang ini ya. Untuk soalan yang ini murid-murid kena tengok setiap hukum itu, okey. Kemudian kena tengok aksi itu juga ya. Aksi itu sama ada dia hukum Newton 1, hukum Newton kedua ataupun hukum Newton yang ketiga. Baiklah cikgu, saya pasti banyak lagi soalan-soalan dan teknik-teknik ya yang guru kita akan mengajar untuk menjawab bahagian B untuk kertas 2 Sains Sukan ini. Didik TV KPM